Daulat Tuanku, merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hash sebenarnya tamat tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 31 Januari 2019 hingga 30 Januari 2024. Sembah takzim daripada seluruh warga Jabatan Penerangan Malaysia dan Jabatan Penyiaran Malaysia dan kami seluruh rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan buat baginda berdua memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 30 Januari 2024 bersama saya Nur Zamri. Ayuh saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. NSRC rekod kerugian berjumlah 1.34 bilion ringgit kes jenayah dalam talian. Jumlah kerugian kes penipuan dalam talian yang direkodkan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC dari Januari hingga Disember tahun lalu meningkat kepada 1.34 bilion ringgit berbanding 840 juta ringgit yang direkodkan pada tempoh sama tahun 2022. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata, kes pelaburan tidak wujud mencatatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu 437 juta ringgit, diikuti e-dagang 383 juta ringgit, telekomunikasi 334 juta ringgit, e-kewangan 104 juta ringgit, love scam 41 juta ringgit dan pinjaman tidak wujud 39 juta ringgit. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan pelbagai tipu helah sindiket jenayah dalam talian, terutama pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi. Malah tidak dinafikan bahawa masih ramai lagi yang menjadi mangsa untuk pelaburan tidak wujud. Mangsa dengan kes jenayah seperti ini kehilangan semua duit simpanan mereka. Ingat saudara, waspada skamer, jangan mudah terpedaya dengan janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini maklum balas berkaitan video tular tindakan saman anggota trafik ke atas warga negara United Kingdom. Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik JSPT telah mengesan satu video tular di platform YouTube mengenai tindakan anggota trafik menyaman dan menawarkan bayaran saman di lokasi kejadian ke atas pasangan warga negara United Kingdom yang sedang melakukan edisi Jelajah Malaysia. Pihak JSPT mengambil maklum akan kejadian yang berlaku dan siasatan terperinci sedang dijalankan bagi menyiasat dakwaan tersebut serta tidak akan bertoleransi dengan sebarang salah laku oleh mana-mana pegawai dan anggota yang terlibat. Kita akan mengkaji daripada pelbagai aspek, daripada masa, tempat, tarikh kejadian itu berlaku dan semua sekali aspek. Jadi saya serahkan kepada pihak Bukit Aman dan juga kita akan menunggu arahan dari Bukit Aman untuk siasatan seterusnya. Kita masih lagi menjejaki dia dan difahamkan mereka telah berada di luar Malaysia lah. TH sangkal tuduhan agih kuota haji kepada PJH. Lembaga Tabung Haji TH ingin memaklumkan bahawa dakwaan ia mengagihkan kuota tertentu kepada pihak swasta atau pengendali jemaah haji PJH adalah tidak benar sama sekali. TH mengingatkan orang awam untuk tidak menyebarkan berita yang palsu atau belum dipastikan kesahihannya yang boleh mencetuskan keresahan masyarakat. Kuota haji berjumlah 31,600 yang telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi adalah mengikut sistem pendaftaran haji terbuka. Ia berdasarkan konsep mendaftar dahulu didahulukan yang dilaksanakan sejak dari tahun 1995 dan apabila bakal jemaah sudah terpilih di dalam kuota tahunan, mereka boleh memilih sama ada ingin menunaikan ibadat haji melalui TH Muassasah atau melalui syarikat-syarikat PJH yang telah dilesenkan oleh TH. Bakal haji yang memilih syarikat PJH adalah mereka yang berkemampuan untuk membayar lebih dari kos haji bagi mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik dari muassasah. Dakwaan bahawa TH hanya mengendalikan 11,000 jemaah pada tahun ini adalah tidak benar kerana majoriti jemaah haji atau sekitar 70% hingga 80% adalah melalui muassasah. Baik saudara, waspada panggilan mencurigakan oleh individu menyamar sebagai pegawai MCMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ingin mengingatkan orang ramai untuk waspada dengan panggilan oleh individu yang tidak dikenali
yang menyamar sebagai pegawai MCMC. Modus operandi panggilan yang diterima bermatlamat memperdaya mangsa bagi tujuan tertentu. Bermula 1 hingga 25 Januari 2024, MCMC telah menerima 259 aduan dan daripada jumlah tersebut, 238 panggilan pertanyaan telah diterima bagi mengesahkan isu berkenaan. Bagi sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan MCMC lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti email, laman sesawang ataupun platform media sosial milik MCMC. Pihak berkuasa termasuk MCMC tidak akan meminta butiran dan maklumat perbankan anda. Justru orang ramai dinasihatkan untuk waspada dan mendapatkan pengesahan sewajarnya. Jangan sesekali mendedahkan maklumat peribadi kepada individu tidak dikenali dan jangan memindahkan wang kepada akaun yang diragui. PRM sentiasa pantau aktiviti di media sosial. Bukan lagi kes terpencil bergutan kegiatan menjual video lucah made in Malaysia semakin galak dihasilkan warga tempatan ketika ini. Perkara itu turut diakui Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di 7 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman SAC Muhammad Farouk Ishak. Susulan siasatan dilakukan pihaknya di media sosial. Beliau berkata, polis sentiasa membuat pemantauan terhadap aktiviti penjualan video lucah di alam cyber tersebut. Malah menurutnya, pihak polis juga berharap orang awam yang mempunyai maklumat dan mengetahui berkaitan kegiatan ini turut tampil membantu polis dalam membanteras kegiatan seperti ini terus berlaku. Baik saudara, ini scam alert. 13% mangsa penipuan berusia 60 tahun ke atas jangan mudah terpedaya dengan janji bakal memperoleh pulangan pelaburan tinggi di media sosial atau di mana sahaja. Begitu nasihat diberikan Polis Diraja Malaysia kepada orang ramai terutama golongan berusia supaya tidak mudah terpedaya dengan janji manis sedikit penipuan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata anak-anak perlu sentiasa mengingatkan ibu bapa masing-masing berhubung risiko-risiko penipuan di alam cyber ataupun di masa ini. Jadi pelaburan kewangan perlu dibuat dengan institusi yang dibenarkan dan jangan sesekali percaya dengan iklan-iklan pelaburan di media sosial. Golongan berusia sentiasa menjadi sasaran sedikit penipuan pelaburan, malah terdapat peningkatan drastik bagi tempoh yang sama berbanding tahun lalu. Jangan mudah tertipu dan lindungi ibu bapa anda daripada menjadi mangsa penipuan ini. Baik saudara, waspada taktik skamer. Semak atau kaji dahulu sebarang mesej atau panggilan yang diterima. Jangan terpedaya dengan ganjaran dan peluang menarik yang ditawarkan. Sentiasa berhati-hati dengan hilah skamer yang boleh menyebabkan kecurian maklumat peribadi anda dan juga kehilangan wang anda. Ini adalah 5 contoh saluran yang digunakan oleh skamer-skamer di luar sana. Anda ada kuasa, jangan mudah terpedaya. Baik saudara, jangan sesekali muat turun aplikasi yang tidak sah. Kita mestilah sentiasa berwaspada dan saling berpesan sesama manusia. Setiap informasi yang anda berikan, ia menjadi kunci kepada skamer untuk menipu anda. Waspada terhadap apa jua maklumat yang anda berikan di alam cyber pada masa ini. Jangan muat turun aplikasi tidak sah atau malware kerana maklumat perbankan anda boleh diambil dan digunakan. Ingat, informasi anda adalah tanggungjawab anda. Hubungi atau laporkan kepada Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC di talian 997 atau Polis Diraja Malaysia sekiranya anda berada di situasi yang tidak diingini seperti ini. Tindakan susulan boleh diambil dengan segera.
Baik saudara, seperti biasa kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan juga sahih. Anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Dan sekiranya anda inginkan kepastian, anda boleh hantarkan ke portal sebenarnya.my dan juga MyCheck Malaysia. Ini perlu perkongsian daripada pasukan Biar Betul berkaitan kononnya maklumat peribadi dalam sistem pangkalan data utama padu dijual kepada pihak luar. Mari kita saksikannya. Adakah data padu sudah mula digodam ataupun telah mula dijual? Hasil daripada apa yang aku telah daftar dan kemaskini. Sejak 2 minyak ni, minggu lepas, ada ejen bank loan dan sebagainya call aku. Tular di TikTok, kononnya maklumat peribadi dalam sistem pengkalan data utama padu dijual kepada pihak luar. Dakwa hantaran itu, maklumat berkenaan jadi modal penyangak untuk mencari mangsa penipuan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Faktanya, sistem padu memiliki keselamatan utuh. Ia sentiasa dipantau dan ditambah baik pelbagai agensi strategik. Ini termasuk Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Berdasarkan undang-undang sedia ada, perkongsian maklumat juga adalah dilarang. Ini bermakna semua maklumat yang dikongsi dalam sistem berkenaan adalah selamat. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu timbulkan persepsi dengan menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Ingat tu ya, kepada si penyebar berita palsu, nantikan hukuman undang-undang yang akan diambil ke atas diri anda. Kepada penonton, kami ingin menasihati sekali lagi untuk sentiasa peka dan elakkan diri anda terlibat dari segala bentuk pelaburan yang mencurigakan. Pasti anda tertarik dengan iklan-iklan yang tersebar di mana sahaja, tetapi kuasa di tangan anda. Jangan mudah tertipu dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih. Simak terlebih dahulu di pautan rasmi seperti semakmul.rmp.gov.my. Baik saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakan dengan isyarat keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah pada hari esok 7 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh saksikannya di TV1, saluran berita RTM dan juga aplikasi RTM Klik. Baik saudara, pastikan sahih sampai ke penghujungnya. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kami bersiaran pada hari Isnin hingga Jumaat jam 4.30 petang di saluran TV1 dan juga berita RTM. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saudara, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.